Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul bin Jamaluddin, pelajar jurusan Bachelor Sains Biokimia dengan kepujian Universiti Putra Malaysia. Saya mengambil kursus kokurikulum berkredit, protokol dan etiket sosial. Saya di sini untuk melaksanakan tugasan saya iaitu siri video pembelajaran kendiri, protokol dan etiket sosial. Topik video saya adalah lipatan napkin. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan apa itu napkin. Napkin ialah sejenis kain yang digunakan semasa makan untuk mengesat mulut ataupun tangan ataupun melindungi bahagian depan pakaian dengan meletakkannya di atas paha ketika di meja makan. Dan seterusnya, yang paling utama ialah napkin digunakan sebagai perhias meja makan dengan menjadikannya ia lebih menarik. Napkin juga boleh dijadikan sebagai bahasa isyarat. Sebagai contoh, jika tetamu meletakkan napkin di atas meja, ia menandakan bahawa dia sudah habis makan dan sudah bersedia untuk bergerak keluar dari majlis. Adakah anda tahu apakah bahan yang pertama digunakan sebagai napkin meja? Biar saya ceritakan. Berdasarkan laman web The Patriots yang menceritakan tentang sejarah penggunaan napkin meja, ia menceritakan bahawa napkin meja yang pertama digunakan ialah untuk membersihkan jari yang kotor dalam kalangan masyarakat Sparta di Greece purba. Ia dipanggil sebagai epokmedilius, iaitu merupakan segumpal dough yang dipotong menjadi kepingan-kepingan kecil yang diuli serta dicanai di atas meja. Bagaimanakah pula sejarah seni lipatan napkin? Seni lipatan napkin di Eropah bermula di Itali. Seni lipatan napkin yang paling terkenal pada waktu itu ialah bentuk haiwan. Selepas ia diperkenalkan, ia menjadi lebih menarik dan mempunyai pelbagai bentuk. Bahan yang digunakan untuk lipatan napkin ialah kain yang berukuran 40x40 cm ataupun kain yang berukuran 60x60 cm. Saya menggunakan kain jenis cotton. Saya akan menunjukkan cara melipat 4 jenis lipatan napkin yang terdiri daripada lipatan standing, lipatan on the plate dan lipatan in the glass. Bagi lipatan standing, sebagai contoh di arrow, di crown ataupun di candle, sangat mudah dipelajari oleh anda. Saya memilih di crown yang digunakan untuk mencantikkan lagi perhiasan meja dan sesuai digunakan di majlis perkahwinan ataupun majlis formal. Untuk the crown, langkah pertama kita perlu lipatkan ia menjadi segitiga. Langkah kedua, dua sudut ini kita akan lipatkan ia menjadi bentuk diamond. Seterusnya, sudut di bawah kita lipat ke atas dan seterusnya kita lipat ke bawah. Balikkan napkin ini dan untuk bahagian kiri kita akan lipatkan ke arah kanan. Manakala bahagian kanan kita perlu lipatkan ia dan selitkan ke dalam bahagian ini. Kita cuba dirikan dan dua bahagian ini kita perlu lipatkan ia ke bawah dan terhasillah the crown. Bagi lipatan on the plate, saya memilih French flip napkin yang membolehkan kita meletakkan alat makan seperti sudu, garpu dan pisau. Mari kita saksikan cara untuk melipat. Untuk French flip napkin, langkah pertama kita bentangkan kain napkin. Langkah kedua kita lipatkan ia menjadi segi empat tepat. Seterusnya kita bentukkan dia menjadi segi empat sama. Dia akan mempunyai 3 lapisan, jadi kita akan tarikkan dia, lipat dia ke bawah, membentukkan dia bentuk segitiga yang sama saiz. Seterusnya kita lipat ke atas, menjadikan ia segitiga yang berlainan saiz.
Seterusnya kita balikkan napkin. Kita lipat di sebelah kiri, kita lipatkan ia suku daripada bentuk. Dan seterusnya di sebelah kanan kita lipatkan keseluruhan. Dan jadilah French flip napkin. Seterusnya, saya memilih pinwheel napkin. Mari kita saksikan cara untuk melipatnya. Untuk pinwheel napkin, langkah pertama kita bentangkan kain napkin. Seterusnya kita lipatkan ia menjadi bentuk segitiga untuk empat-empat bahagian dan ia menjadi bentuk diamond. Seterusnya kita lipatkan ia di bahagian bawah, lipatkan ke tengah bentuk segi empat tepat. Sama juga untuk bahagian atas. Kita pusing 90 darjah dan kita lipatkan ke tengah. Sama juga untuk bahagian atas. Bahagian ini kita akan tarik keluar untuk membentuk bucu yang tajam. Sama juga untuk bahagian ini, kita tarik keluar. Untuk dua bahagian lain, kita akan ulang langkah yang sama seperti dua bahagian sebelum ini. Kita pusingkan 90 darjah dan terhasillah pinwheel napkin. Akhir sekali adalah lipatan in the glass. Lipatan in the glass sesuai digunakan apabila tiada lagi ruang di atas meja ataupun dipenuhi dengan makanan. Jadi, saya memilih fleur de lis. Mari kita saksikan cara untuk melipatnya. Untuk fleur de lis, langkah pertama kita bentangkan kain napkin. Yang kedua, kita lipatkan ia menjadi bentuk segitiga. Yang ketiga, kita alihkan bucu yang terbuka berhadapan dengan kita. Seterusnya, kita lipatkan segitiga itu ke atas. Seterusnya, kita akan lipatkan ia berselang-seli dari kiri ke kanan untuk keseluruhan napkin, seperti origami kipas. Seterusnya, kita akan letakkan di dalam gelas dengan cara kita pegang di bahagian bawah dan kita letakkan ke dalam gelas. Kemaskan dan maka terhasillah fleur de lis. Sebagai penutup, jika anda berminat dengan lipatan napkin ini, saya sarankan anda untuk belajar lipatan yang mudah dahulu. Tips daripada saya untuk belajar melipat napkin adalah dengan anda merujuk video ataupun gambar yang menunjukkan langkah yang mudah anda fahami. Ulang langkah-langkah tersebut sehingga lipatan napkin anda menjadi kemas. Anda hanya perlukan sehelai kain untuk belajar melipat napkin. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video saya sehingga penghujungnya. Bye-bye.